Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar lagi dalam bab yang pertama, perkenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Hari ini kita masuk topik 1.2, kepentingan reka bentuk dan teknologi. Tujuan utama reka bentuk adalah untuk dijadikan asas dalam penghasilan produk sebenar yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Reka bentuk produk sepatutnya boleh memberi kebebasan kepada pengguna untuk memilih, menggunakan produk dan perkhidmatan mengikut citarasa, kemampuan dan juga keinginan mereka. Kepentingan reka bentuk banyak tertumpu kepada pengguna, masyarakat dan juga negara. Kehidupan pada hari ini tidak boleh dipisahkan daripada reka bentuk dan teknologi kerana ia dapat memberikan keselesaan, kemudahan dan kesenangan dalam kehidupan kita. Antara kepentingan reka bentuk dan teknologi adalah yang pertama, menyumbang kepada perkembangan teknologi moden, menyumbang kepada pembangunan sosial, sains dan perniagaan, memenuhi kehendak individu dan masyarakat, memudahkan urusan kerja melalui pengubahsuaian, memupuk nilai invensi, inovasi dan kreatif dan membuka laluan kerjaya dan pekerjaan. Terdapat banyak kepentingan reka bentuk dan teknologi mengikut bidang pengguna dan sektor. Bidang tersebut terbahagi kepada beberapa sub-bidang seperti industri, kejuruteraan, kesihatan dan keselamatan, maklumat dan komunikasi, kediaman, olahraga dan rekreasi, pengangkutan, sains gunaan dan juga ketenteraan. Reka bentuk bukan sahaja dapat memberikan manfaat kepada pengguna, malah menguntungkan pengeluar ataupun mereka yang menyediakannya. Dengan adanya rangkaian antara permintaan dengan pembuat reka bentuk tersebut, reka bentuk akan menjadi lebih canggih, murah dan mudah. Penggunaan teknologi akan semakin meningkat dan taraf kehidupan masyarakat juga akan menjadi lebih baik. Peranan reka bentuk ini memberi penekanan kepada 3 kelompok sasaran, iaitu yang pertama, individu, di mana memberi kebebasan memilih kepada pengguna mengikut kemampuan dan juga keperluan. Selain itu, menjadikan pengguna lebih kreatif, mudah melakukan tugas dan menerima manfaat daripada sumber alam ciptaan Tuhan. Menggunakan sumber alam secara terhad dengan bijak dan optimum tanpa menyebabkan pembaziran. Memupuk sikap bersyukur kerana kehidupan semakin dipermudahkan dan menghasilkan reka bentuk yang serba boleh dan kaya dengan idea. Kelompok yang kedua adalah masyarakat, di mana melindungi dan memelihara etika sosial, menyokong, melindungi dan mempelbagaikan etika budaya, melahirkan nilai-nilai estetika, melahirkan masyarakat yang kreatif dalam penggunaan sumber dan membentuk masyarakat yang lebih bertamadun dan berdaya maju. Kelompok yang terakhir adalah pengeluar dan negara, di mana mengeluarkan produk berjenama negara, contohnya Proton dan juga Pro2, melindungi hak cipta rakyat, meningkatkan pendapatan negara, menjadi aset negara yang berharga, menjaga maruah dan keselamatan negara, menjadi penanda arah sebagai negara maju. Etika ialah nilai murni yang menjadi pegangan dan amalan seseorang pereka bentuk supaya hasil ciptaannya itu tidak memudaratkan dirinya dan juga pengguna. Nilai dalam reka bentuk mempunyai garis panduan yang harus dipatuhi, antaranya keaslian, di mana mereka bentuk dengan usaha sendiri, bukan memplagiat ataupun meniru hasil kerja orang lain. Yang kedua, mestilah jujur dalam menentukan harga produk untuk memberi keuntungan tanpa membebankan pengguna. Produk sewajarnya tidak mempunyai agenda lain yang terselindung. Yang ketiga adalah bermanfaat, di mana produk yang dihasilkan dapat memberikan manfaat kepada pengguna. Semakin banyak orang menggunakannya, maka produk tersebut semakin bermanfaat.
Yang keempat adalah mesra alam sekitar. Menggunakan sumber semula jadi tanpa menjejaskan alam sekitar. Gunakan alatan ataupun bahan yang boleh dikitar semula. Yang terakhir adalah selamat digunakan, di mana menghasilkan produk yang selamat diguna dan tidak memberi kesan sampingan kepada pengguna. Skop kerja reka bentuk melibatkan pelbagai bidang, bermula daripada lakaran idea produk, penyediaan perancangan, pembuatan dan kawalan, pengkomputeran sehinggalah pengangkutan dan penjualan. Semuanya saling berkait dengan kejayaan reka bentuk dan teknologi. Cuba kita lihat gambar rajah ini ataupun jadual ini, di mana kejaya-kejaya di bawah bidang reka bentuk dan teknologi. Yang pertama adalah arkitek, di mana dia adalah merancang reka bentuk plan pembangunan. Mereka bentuk automotif lebih kepada mereka bentuk badan kenderaan. Mereka bentuk kejuruteraan meliputi reka bentuk litar elektrik, mesin, bangunan dan juga jentera. Mereka bentuk grafik berkaitan dengan bentuk lukisan, logo dan iklan. Mereka bentuk fashion yang berkaitan dengan fashion pakaian manusia dan juga haiwan serta juga hiasan. Mereka bentuk permainan pula adalah mereka bentuk alat, muka dan perisian permainan komputer. Mereka bentuk persembahan makanan adalah berkaitan dengan reka bentuk makanan, contohnya kek dan roti. Mereka bentuk industri pula adalah berkaitan dengan mereka bentuk peralatan dan juga sistem. Mereka bentuk pengajaran berkaitan dengan langkah pengajaran. Mereka bentuk hiasan dalaman berkaitan dengan reka bentuk hiasan dalam bangunan dan juga bilik. Seni banner landscape berkaitan dengan hiasan taman. Mereka bentuk lampu berkaitan dengan reka bentuk lampu dan cara pemasangan. Mereka bentuk produk berkaitan dengan reka bentuk peralatan untuk kegunaan awam, dan mereka bentuk perkhidmatan berkaitan dengan menyediakan perkhidmatan yang boleh diberikan kepada orang ramai.